Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kita rafakkan segala puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam hormat buat sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik ikutan, sebaik-baik contoh suri tauladan, Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam hormat buat ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selawat dan salam hormat juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengikuti al-huda, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah ila yaumiddin, sehinggalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur segala-galanya. Yang dihormati pengurusi Masjid Abu Bakar Siddiq, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pengajian yang lepas kita telah melihat beberapa bacaan iftitah Nabi SAW ketika mana di dalam solat baginda. Dan hari ini insya-Allah kita akan pergi kepada rukun yang berikutnya, iaitulah rukuk. Terdapat beberapa bacaan yang Nabi SAW itu baca ketika mana berada di dalam posisi rukuk baginda. Sebelum daripada kita pergi kepada bacaan rukuk, untuk kita menghayati ataupun memahami ataupun memperolehi kekhusyukan di dalam solat ini, perlulah kita faham akan apa yang kita baca di dalam solat. Itu adalah kunci yang paling utama. Pergilah kursus sebanyak mana pun, dia tak dengar. Pergilah kursus sebanyak mana pun, andai kata bacaan yang kita baca di dalam solat itu walaupun panjang secara mana pun, ia tidak akan menghadirkan kekhusyukan di dalam solat kita. Itu pertama. Yang kedua, falsafah setiap pergerakan di dalam solat kita itu juga perlu kita faham mengapa hal itu kita lakukan. Apabila kita masuk di dalam bab rukuk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Maryam uqnuti warka'i wasjudi li rabbiki. Allah di dalam Al-Quran berfirman, wahai Maryam, rukuklah kepada Tuhanmu, wasjudi, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu. Wasjudi adalah perintah daripada Tuhan kepada Maryam agar melakukan sujud. Warka'i, wahai Maryam, perintah daripada Tuhan untuk melakukan rukuk. Warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya, perintah rukuk ini bukanlah hanya berada pada ummah ini, tidak. Ummah terdahulu itu telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk melakukan posisi rukuk.
Dan kalau kita lihat di dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana arahan Tuhan sebentar tadi kepada Maryam untuk melakukan rukuk di dalam surah Al-Hajj, bahkan di dalam banyak surah ataupun ayat di dalam Al-Quran yang mengarahkan kepada orang-orang beriman untuk melakukan rukuk. Ya ayyuhalladzina amanu, itu apa maksudnya? Bicara ini adalah untuk ummah ini, bukan untuk umat-umat yang terdahulu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu memulakan bicaranya dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita selaku orang yang beriman itu hendaklah memberikan fokus kepada bicara Allah setelah itu, kerana kata-kata itu total diadreskan kepada manusia yang beriman. Tak mungkin orang yang beriman itu dia membiarkan saja apabila Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Tak mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu bicara Tuhan kepada anda, bicara Tuhan kepada saya. Apa kata Allah di dalam surah 22 ayat ke-77? Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah. Maksudnya rukuk ini adalah arahan dari langit, Tuhan kepada saya dan tuan-tuan. Apabila kita melakukan posisi rukuk, perasaan yang pertama yang perlu dihadirkan itu adalah ini adalah arahan Tuhanku. Kita berada dalam posisi rukuk, kita merasakan aku melakukan apa yang Allah arahkan. Aku melakukan setelah mana Tuhan memanggil orang-orang beriman untuk melakukan rukuk. Demikian aku berada di dalam posisi rukuk sekarang ini kerana Tuhan aku yang suruh. Kita bukan rukuk sebab kita belajar di sekolah rendah. Kita bukan rukuk kerana dengan sebab orang sebelah rukuk kita pun rukuk. Itu bukan perasaan yang perlu dihadirkan. Perasaannya adalah Tuhan berbicara dari langit, mengarahkan setiap orang yang beriman itu untuk melakukan rukuk. Demikian itu kita lakukan rukuk. Dan demikian itu perasaan yang ada di dalam posisi rukuk-rukuk kita. Kenapa ya rukuk? Tuhan yang arahkan. Bukan kita ikut-ikut orang, Tuhan yang arahkan. Wasjudu. Demikian setelah rukuk Allah mengatakan sujud. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. La'allakum tuflihun. Ini slogan agama yang besar, iaitulah kata Allah waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan. Agama ini adalah melakukan agenda kebaikan, sebarkan kebaikan, apa jua bentuk kebaikan, itu adalah arahan Tuhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi SAW itu mengkhabarkan bahawasanya Nabi dilarang untuk membaca Al-Quran ketika mana baginda berada di dalam posisi rukuk dan berada di dalam posisi sujud. Nabi mengatakan aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika mana aku berada di posisi rukuk dan posisi sujud. Jadi tak boleh kita nak baca surah Tabbat Yada ketika rukuk, itu tak boleh. Nak baca surah Al-Fil dalam sujud, itu tak boleh, haram. Mengapa demikian? Yang pertamanya, bagaimana untuk kita faham posisi rukuk itu adalah sebuah posisi ataupun satu posisi kita menghinakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan,
manusia di dalam seluruh anggota tubuh dia, anggota yang paling mulia itu adalah kepala. Kepala ini adalah anggota yang paling mulia di dalam banyak-banyak tubuh kita. Kita kalau nak kenal orang, kita tengok muka dia. Siapa dia? Orang tunjuk ini muka dia. Orang tak tunjuk tangan dia. Orang tak tunjuk badan dia. Orang tunjuk muka. Demikianlah pakaian-pakaian kebesaran, mahkota-mahkota, topi-topi, ada apa? Polis ada topi dia, bomber ada topi dia, askar ada topi dia, raja-raja ada mahkota dia, para alim ulama ada serban dia, dan demikian. Untuk apa perkara itu direka oleh manusia? Untuk mewujudkan satu lambang kebesaran bagi susuk tubuh individu seseorang itu. Dia tak sama seorang yang pakai, ya, dia pakai tengkolok dengan orang yang tak pakai apa-apa. Itu lambang kebesaran, lambang kebesaran seseorang. Sebab itu di dalam ibadah umrah ataupun haji, mana-mana orang lelaki apabila dia ingin melakukan umrah, pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dilarang untuk memakai apa-apa pakaian kebesaran yang menutupi kepala mereka. Kalau di negara mereka, mereka memakai sebuah mahkota yang besar bertatahkan belian, ketika untuk melaksanakan haji dan umrah, pecat, buang. Samakan kepala anda dengan kepala-kepala orang yang biasa. Kerana di situ tujuannya adalah untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. So, kita nak bagi tahu kepala ini adalah satu anggota yang mulia. Orang kalau maki kepala pun orang bergaduh. Sebab tu kita tak cakap kepala bapa engkau, tak cakap hal-hal seperti itu. Ya. Kita nak maki kepala otak engkau, kita tak cakap, orang tak cakap hal-hal macam itu. Orang-orang masjid tak cakap, orang-orang muslim tak cakap bahasa seperti itu, kerana ini bahasa yang kurang ajar. Ya. Kalau orang tepuk tangan kita, dia biasa. Tetapi kalau orang tepuk kepala kita, dia luar biasa. Demikianlah kepala itu dibesarkan oleh manusia. Sebab tu orang kata, engkau ni besar kepala sekarang. Dia besar kepala dia. Ya. Ya. Manusia ni sama je tuan-tuan. Pakaian dia tu membezakan. Orang create pakaian, orang ini begini, orang itu begitu, untuk menunjukkan dia ni orang yang besar. Kalau dia tak pakai pakaian yang besar, kita lihat dia di Arafah, sama saja saya dengan dia. Ya. Baik. Apabila di dalam rukuk, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan semua orang-orang Islam mukmin itu untuk menselaraskan kepala mereka ini, merendahkan kepala mereka, yang pakai mahkota ke, yang pakai topi-topi kebesaran ke, yang pakai serban ke, itu perlu direndahkan dan diselaraskan dengan sebuah kedudukan anggota yang paling hina di dalam badan sisi manusia, iaitulah punggung manusia. Punggung ini satu anggota yang hina. Bagaimana manusia itu besar, dia di pejabat mereka ke, di mana ke, itu mereka melakukan satu proses ataupun satu posisi yang dinamakan dengan rukuk. Mereka selaraskan kepala mereka itu dengan kedudukan punggung dia, sama. Dan setelah itu falsafah pergerakan daripada solat. Dan apabila kita telah faham bahawasanya kita telah memberikan penghormatan utama di dalam solat sang manusia kepada sang pencipta, dalam keadaan posisi kita menghinakan diri kita, ketika itu juga
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, wa amma fir ruku' fa'azzim fihi rabb. Apabila kalian berada di dalam keadaan ruku', maka azim, fa'azzim, maka agungkanlah Tuhan kalian. Maka agungkanlah Tuhan kalian. Maka dengan sebab itu kita telah melakukan posisi yang hina. Kita merendahkan kepala kita yang biasanya tinggi dengan kedudukan punggung kita selaras. Bukan sekadar itu, bahkan ucapan kita mengatakan kepada Tuhan, Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Tidaklah akan ada mana-mana orang yang besar jawatannya, kalau dia faham erti falsafah rukuk dan sujud mereka itu, mereka sombong, mereka takabur, mereka belagak. Tidak mungkin, kerana mereka telah mengaplikan hal-hal itu di dalam solat itu dalam banyak kali. Rukuk berapa kali di dalam solat satu hari, sujud demikian juga. Bagaimana orang yang solat itu boleh sombong? Ini kita tak faham. Bagaimana orang yang di dalam solat itu apa juga kelayakan, kejayaan dia boleh belagak? Ini kita tak faham. Kerana apa? Kerana mereka tidak faham solat yang mereka lakukan itu, ya. Kerana mereka tidak faham terhadap solat yang mereka lakukan. Baik. Demikian kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَأَظِّمْ فِيهِ الرَّبِّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الدُّعَاء. Baik. Adakah Nabi SAW, kita baca dalam rukuk kita itulah biasa, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, itu kita baca kan? Di dalam hadis yang lain yang agak kuat, Nabi SAW membaca Subhana Rabbiyal Azim. Itu satu bacaan, Subhana Rabbiyal Azim, tanpa wa bihamdih. Alright? Dan ada juga hadis yang meriwayatkan ada tambahan lafaz Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Okey. Apa Nabi SAW baca lagi ketika menerukuk baginda? Apa Nabi baca lagi selain daripada itu? Kita ada baca bacaan lain ataupun tidak? Baik. Saya yakin kita dah hafal doa ini, tapi kita tak baca dalam rukuk kita. Tapi Nabi baca. Apa bacaan itu? Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Itu bacaan Nabi SAW di dalam rukuk Nabi baca hal itu. Dalam sujud Nabi pun Nabi baca hal itu. Kita baca doa ni bila biasanya? Bila kita baca? Bila kita selalu dengar Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh? Bila? Bulan apa? Bulan Ramadan, Tarawih kan? Nabi baca ketika mana? Ketika rukuk Nabi. Kita dah hafal semua ni. Nanti di dalam solat kita tinggal lagi dibacakan sahaja. Subuhun. Apa maksud subuhun? Daripada perkataan tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Qudusun juga merujuk kepada elemen-elemen kesucian Tuhan. Kudus, Baitul Maqdis. Sebab itu di dalam Indonesia mereka letak Jesus itu apa? Ruh Kudus. Kudus itu merujukkan kepada kesucian. Subuhun, Maha suci Tuhan. Qudusun, juga elemen kesucian kita persembahkan kepada Tuhan. Rabbul Malaikati Warruh, Tuhannya para malaikat dan ruh. Alright? Boleh tuan-tuan? Kita kena bayangkan apa? Kita puji Tuhan, mentakdiskan, mentasbihkan Tuhan itu, mensucikan Tuhan itu dalam keadaan kita menghinakan diri kita. Kita hina. Kita rukuk, letak kepala kita dekat bawah.
dan kita mensucikan, mentakdiskan hanya Allah Rabbul Alamin. Baik. Itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah yaqul, berkata, dalam konteks ini membaca. Qal itu berkata, tapi dalam konteks ini kata Aisyah yaqul itu adalah membaca. Nabi membaca ketika mana rukuk baginda dan di dalam sujud baginda. Itu bacaan yang sama. Apa Nabi baca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tuan-tuan, ini bacaan yang begitu lunak, bacaan yang begitu indah, kerana di dalam bacaan ini ada padanya subhanakallahumma rabbana, satu, wa bihamdika, dua, Allahumma ghfirli, tiga. Ada tasbih. Tasbih ini kita dah bahaskan dahulu. Bagaimana tasbih itu luar biasa. Tasbih ini bukan subhanallah, 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 subhanallah. Berapa dah? 1000. Subhanallah. Berapa dah? 2000. Bukan itu bicara dia. Bukan itu kita cakap dalam tasbih. Tasbih ini kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana, wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah mengatakan 7 petala langit ini, dan segala apa yang berada di dalam langit itu dan apa yang berada di dalam bumi ini, kesemuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cakap bab langit ini, kita tak tahu apa. Langit ini manusia tak pernah sampai pun. Itu langit pertama. Bagaimana Allah mengatakan Allah mempunyai 7 langit, bagaimana besarnya itu, subhanallah. Dan apa makhluk yang berada di dalam itu, subhanallah. Kata Allah, kesemuanya yang berada di langit itu bertasbih kepada Allah. Kesemua yang berada di dalam bumi itu bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Telah bertasbihlah apa yang berada di langit dan berada di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kalimat tasbih yang begitu besar maknanya. Sebab itu fahamkan. Fahamkan. Tasbih itu bukan subhanallah, subhanallah, bukan itu. Berapa? 100. Berapa? 200. Berapa? Alhamdulillah, dah 5,000. Bukan itu. Subhanallah, Maha suci Allah. Tetapi kita tu kejar 2,000, 3,000, 4,000. Apa tu? Ya? Tasbih itu berat maknanya. Kata Nabi dalam hadis Muslim, ahabbul kalam ila Allahi arba'. Perkataan yang paling Allah cinta, yang paling Allah suka, itu 4. Di antaranya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih. Tak mungkin orang yang faham itu dia subhanallah. Tak mungkin. Sebab itu ilm, knowledge, itu penting sebelum you buat amalan. Jangan buat amalan dulu baru cari ilmunya. Bila amalan telah dilakukan selama 40 tahun, setelah itu baru knowledge ataupun ilmu datang, you tak boleh accept itu ilmu tu, pasal you dah sebanti dengan amalan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu bertasbih di dalam rukuk dan di dalam sujud baginda.
Subhana Rabbil Azim, dan di dalam sujud juga Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang agung. So di dalam hadis Bukhari ini, dalam hadis Bukhari, Aisyah kata Nabi membaca ketika mana rukuknya, Subhanakallahumma Rabbana, Maha suci engkaulah Tuhanku, duhai Tuhan kami. Wa bihamdika, dan segala puji untukmu wahai Tuhan. Kalimat tahmid, dan juga tahmid ini berat maknanya, besar maknanya. Sebab itu kita dalam solat itu diwajibkan untuk kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu dikembalikan kepada Tuhan sekalian alam. Allah kata apa? Wa in min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Apa yang ada di langit itu dan di bumi itu bertasbih wa bihamdihi, dan memuji Tuhan. Bagaimana kita manusia yang ada akal tak faham kita puji Tuhan? Tak. Kata dalam hadis Muslim, Nabi kata apa di dalam hadis Muslim? At-tuhur syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat Alhamdulillah, kalimat tahmid, itu kata Nabi SAW dalam hadis Muslim adalah memberikan berat pada neraca timbangan kita. Kita katakan besar. Kita ni semua cerita berbeza tuan-tuan. Ada orang jadi begini, ada orang kerja begitu, tetapi cita-cita kita semua sama. Pengakhiran kita sama, kita mati. Cita-cita kita itu sama, iaitulah kita ingin berdiri di depan neraca timbangan kita, dan kita hanya mau inginkan neraca kebaikan, hasanat itu lebih berat daripada sayiat kita. Nabi bagi tahu, itu cita-cita kita semua. Cita-cita kita sama. Nabi bagi tahu macam mana you nak beratkan timbangan you. Alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memberatkan neraca timbangan. Sebab itu kita ni bukan nak sampai betapa ke gua 40 hari makan garam. Ini bukan itu. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tuhan, segala puji untukmu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Begitu saja. Janganlah Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Berapa 2,000? Alhamdulillah. Berapa 40,000? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak faham kita. Begitu. Sama je dengan burung kakak tua. Minda burung kakak tua dengan minda orang bertasbih seperti itu seri sama. Burung kakak tua pun tak faham apa dia cakap, yang orang bertasbih seperti itu pun tak faham apa yang dia cakap. Ya. Walhal manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan. Sebab itu ilmu, knowledge, kefahaman itu sangat penting sebelum kita melakukan ibadah. Kerana ibadah itu simple. Ibadah itu dia relax saja. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, relax. Dia tak ada yang merepek yang besar sangat, tak. Dia relax. Yang penting itu faham anda tu bagaimana. Okey? Baik. Kita puji Allah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Kemudian yang ketiga, Nabi kata apa? Allahumma gfirli. Ini maksudnya apa? Siapa tak faham maksud Allahumma gfirli? Kita faham apa maksudnya? Tuhan, ampunkanlah aku. Demikian itu seruan Quran di dalam surah Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Seruan Tuhan kepada umat ini, bersegeralah, bercepatlah, berlumba-lumbalah untuk memperolehi pengampunan daripada Tuhanmu. Seruan Tuhan. Dan demikian itu kita applykan di dalam rukuk kita, di dalam sujud kita. Allahumma ghafirli, wahai Tuhan, ampunkanlah dosaku. Tuan-tuan, kalau kita baca Quran banyak, kita baca hadis banyak, Nabi itu tak minta apa-apa dalam kehidupan dia, dan Nabi itu tak ajar kita minta apa-apa dalam kehidupan kita, itu melainkan pengampunan. Nabi suruh kita minta ampun. Sebab itu Nabi SAW ketika mana bangun, terjaga daripada tidur,
Apa kata Nabi SAW? Man ta'arra minal lail, barang siapa yang terjaga daripada tidur, hendaklah dia melakukan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ini semua kita dah hafal, tapi ketika mana kita terjaga daripada tidur, kita lakukan tak hal itu? Kalau kita lakukan, alhamdulillah. Kalau tak lakukan, kita katakan ini amalan yang sangat simple. Duit tak keluar, tak ada beban yang perlu kita angkat, letih pun tidak, baca doa yang telah kita hafal semua. Setelah itu kata Nabi SAW apa? Thumma, kemudian katakanlah Allahumma ghafirli. Bagaimana Nabi SAW itu mengajarkan kita terjaga sahaja daripada tidur untuk kita pohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafirli, wahai Tuhan ampunkan aku. Agama ni mudah, agama ni begitulah. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, itulah yang dilakukan oleh sahabat, itu yang dilakukan oleh tabi'in, itu dilakukan oleh ulama, para kiai, itu juga dilakukan oleh kita selaku orang awam. Dia tak ada, oh yang tu amalan lain, geng-geng ni amalan lain. Dia tak begitu. Nabi buat begitu, sahabat buat begitu, ulama buat begitu, kiai buat begitu, imam buat begitu, Bilal buat begitu, makmum buat begitu, tok siap buat begitu, semua buat begitu. Bangun tidur terjaga, Allahumma ghafirli. Tak ada kata, oh saya ulama, saya baca lain. Dia bukan begitu. Pengurus bank ke dia, engineer ke dia, lawyer ke dia, magistrate ke dia, ahli muzik ke dia, ustaz ke dia, cleaner ke dia, terjaga daripada tidur, dia baca benda yang sama yang Nabi baca. Tak ada standard yang lain. Saya belajar lain, saya belajar tempat lain, dia tak tahu amalan saya, pembohong. Mana ada amalan yang kita tak tahu? Nabi telah beritahukan kepada kita semuanya. Nabi telah memberikan setiap perkara yang menghampirkan diri manusia itu kepada syurga, telahlah Nabi SAW berikan kepada kita semuanya. Tak ada yang tersembunyi. Tak ada orang tu tahu kita tak tahu. Tak ada. Kalau ada orang kata begitu, yang ini you tak tahu ni, dalam kitab-kitab tak ada ni, pembohong. Macam mana you punya grup je tahu? Macam mana dalam hadis tak bagi tahu, dalam grup you tahu? Dari mana dapat ilmu itu? Nabi baca Allahumma ghafirli, terjaga daripada tidur. Kemudian kata Nabi SAW, auda'a ustujibalah. Setelah dia minta Allahumma ghafirli itu, kata Nabi, kalaulah dia nak berdoa, kata Nabi, doa itu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak bagi tahu apa? Itu adalah bila you terjaga daripada tidur, sebenarnya you ada satu ruang yang sangat keemasan. Nabi suruh baca zikir yang pendek tadi yang kita semua dah hafal. Nabi suruh you minta ampun juga untuk kebaikan you, dan Nabi berikan, Nabi maklumkan satu ruang yang mana ruang itu adalah doanya mustajab. Mustajab. Nabi kata auda'a ustujibalah, dan kemudian dia berdoa, doanya itu mustajab. Jadi kadang kita tanya, macam mana doa aku mustajab, kenapa doa aku tak mustajab? Ini kadang-kadang kita kena tengok bagaimana tempat ataupun bagaimana cara Tuhan yang menmustajabkan doa itu, nak mustajabkan doa, iaitu Allah. Allah bagi tahu di mana mustajab, itu kita kena faham dan perhatikan. Apabila Allah kata di situ, di situlah kita berdoa dan sebagainya. Baik. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana siris Nabi SAW minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala keluar daripada tempat Baitul Khala, ataupun kita katakan hari ini tandas. Zaman Nabi tak adalah tandas. Bukan ada macam proper tandas tadi, tetapi demikianlah keluar daripada tandas, kita ada bacaan zikir kita. Apa yang Nabi suruh kita minta keluar daripada tandas? Minta apa? Kita minta apa? Pakai keluar macam tu aja. Nabi suruh kita baca apa? Ghufranaka, ghufranaka, atau ghufranak, ghufranak.
pengampunanmu wahai Tuhan, pengampunanmu wahai Tuhan. Minta ampun lepas solat. Kita tak cakap apa-apa lepas solat. Tidak alhamdulillah, tidak subhanallah, tidak Allahu akbar. Thauban kata Nabi SAW setelah daripada solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi baca apa? Nabi beristighfar. Abu Za'i bertanya, bagaimana istighfar itu? Macam mana istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah SWT. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Aisyah itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, fama aqul, apa yang aku nak minta kepada Tuhan? Nabi suruh minta apa? Minta itu, minta ini. Bukan tak boleh minta, tapi perkara yang paling utama yang kita kena minta. Sama ada orang tua ke orang muda ke, pasal mati tu tak kenal tua ataupun muda. Nabi suruh minta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah kalau jumpa Lailatul Qadar, dia minta ampun dengan Tuhan. Dan demikianlah pelbagai permintaan Nabi. Nabi ajarkan kita banyak minta ampun. So, mudah-mudahan kita boleh baca di dalam rukuk kita, sujud kita dengan bacaan yang Nabi ajarkan. Nabi tu disuruh kita ikut. Dia bukan buat and then kita baca sejarah dia, sirah dia saja, tak. Nabi contohkan, kerja kita adalah meneladani, mengikuti apa yang Nabi SAW tinggalkan. Apa bacaannya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tak susah. Bukan suruh baca Al-Baqarah, Ali Imran, tak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, kemudian Allahumma gfirli. So menunjukkan juga di dalam rukuk itu kita boleh berdoa. Allahumma gfirli itu permintaan. Selain daripada sujud, Nabi juga mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana rukuk. Dan permintaan itu adalah permintaan yang paling baik, iaitu memohon maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman, berikan kita taufik, berikan kepada kita hidayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pengampunan dan maghfirah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan terima kasih atas jemputan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.